setelah kita berkhataman, sebelum buka kita akan baca kitab-kitab lah. Kalau hari Isnin ini kita akan tengok hukum-hukum berkait dengan puasa. Hari Khamis kita tengok tasawuf pula, kitab-kitab tasawuf yang berkaitan dengan puasa. Jadi hari Isnin ini tentang hukum hakam, kitab-kitab fiqh yang berkait dengan puasa. Jadi kitab yang kita nak tengok pada hari ini ialah kitab Matla' al-Badrain wa Majma' al-Bahrain, karya Syekh Daud Al-Fatani. Jadi sesuai dengan bulan Ramadan, maka hukum-hukum yang perlu kita fahami, yang perlu kita tahu, yang perlu kita faham ialah berkaitan dengan puasa. Jadi dalam kitab Matla' Badrain ini ada kitab As-Saum, yakni kitab berkaitan dengan puasa. Jadi salah satu daripada fasa-fasa yang ada dalam kitab Matla' Badrain adalah kitab berkait dengan hukum akan puasa. Jadi kitab yang saya pakai ni kitab yang sudah dimudahkan bahasanya daripada kitab asal Matla' al-Badrain. Kitab yang bahasanya agak tua sikit itu telah dialih bahasa, telah dipermudahkan bahasanya, disusun dengan lebih baik. Jadi yang itulah yang saya gunakan untuk kita untuk kita tengok beberapa yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Pertama sekali tentang sebab wajib puasa. Apa sebab-sebab yang menjadikan kita ni jadi wajib itu puasa? Kata pengarang kitab ini, diwajibkan puasa kerana satu daripada beberapa sebab yang berikut. Kalau ada satu di antara sebab-sebab ni, menjadi kewajipan lah kita puasa. Pertama sekali, telah sempurna bulan Syaban 30 hari. Ini bagi hadap nampak nak bulan ke, apa benda ke, tak nampak. Musim hujan ke memang tak nampak nak bulan lah. Jadi bila habis je bulan Syaban, sempurnanya bulan Syaban, 30 Syaban tu, keesokan hari tu wajib puasa. Kira masuk lalu dah. Jadi bagi kiki yang tak nampak anak bulan ni, dikira sempurna bulan Syaban. Yang kedua, nampak anak bulan Ramadan. Jadi kadang-kadang 28 tu orang tengok tu. 28 Syaban tu orang akan tengok anak bulan. Jadi kalau nampak 29 tu puasa lalu. Kalau tak nampak 30 lah. Tak lebih daripada tu. Jadi sebab tu 29 tu orang panggil hari syok. Hari syok ni, syok maksudnya boleh jadi puasa, boleh jadi dok. 30 tu tetap dah. Cuma nampak dah nampak. Hari dok pasti hari tu. Jadi tempat kita ini asal dalam menentukan benda ni adalah ru'yah, tengok anak bulan. Sumu li ru'yati wa afturu li ru'yati. Nabi bersabda, hendaklah kamu berpuasa bila tengok anak bulan tu, nampak. Dan berbukalah bila tengok anak bulan Syawal. Jadi kaedah asal digunakan untuk menetapkan awal Ramadan dan demikian juga Syawal bila nampak anak bulan. Nampak anak bulan, bukan bulan. Bulan banyak. Anak bulan nampak. Kadang-kadang nampak juga banyak. Nampak bulan. Jadi tempat kita ni sudah ditetapkan oleh
penguasa. Sebab kita dari manhaj Ahlussunnah ni kena patuhi dalam perkara ketetapan penguasa ni. Manhaj Ahlussunnah kena patuhi, kecuali benda yang mengandungi kemaksiatan dan sebagainya, termasuk di dalam perintah Allah di dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Patuhi, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, dan juga kepada penguasa. Penguasa ni orang yang menguruskan urusan. Jadi oleh kerana di tempat kita ini sudah diputuskan dalam menetapkan awal bulan ni, dia berpandukan kepada dua serentak, iaitu ru'yah dan juga hisab. Jadi kenapa agaknya lah tempat kita ni pilih dua cara tu? Sebab kemungkinan kerana susah nak nampak anak bulan tempat kita ni. Itu antara puncanya. Tapi dalam perkiraan falak ni, kira itu tepat. Tapi disebabkan terlindung jadi tak nampak. Jadi sebab itu di tempat kita ni dilihat ketetapannya adalah wajar lah. Wajar nisbah kepada terlindung. Memang ada. Kadang-kadang kita timbul kemuskilan sikit. Dulu, pekat satu ketika dulu kita tak nampak. Pakai tengok anak bulan sungguh. Masa tu hisap tak ambil sangat. Nampak ke tak nampak je. Jadi kadang-kadang timbul pada orang kita ni, tengok tak nampak 28 tu tak nampak. Lepas tu 30 besar. Jadi anggapan kita, makin tu bid dah pula. Jadi timbul syok situ. Oh, makin tu bid dah ni, 30 besar dah ni. Yang makin buah tu lah dah. Jadi masalah sekarang bukan masalah tu bid, masalah nampak tak nampak. Masalah nampak tak nampak. Jadi bila terlindung tak nampak. Pada waktu kita tetapkan untuk terima kaedah ru'yah, tengok. Jadi bila nampak tak ada. Jadi bila nampak, kena puasa. Jadi tempat kita ni ditakdirkan Allah, wilayah kita Nusantara ni, Malaysia ni, tempat yang memang susah nak tengok. Sepanjang ingatan saya, sekali je saya tengok nampak. Masa kecil-kecil dulu sekali. Tengok nampak setengah anak bulan. Tahun berapa dah ingat masa tu kecil kalau sekolah rendah ni. Jadi masa tu adalah kita ingat orang tu dulu ada kerja bawa ni. Kerja bawa beca. Taksi. Taksi ada 3 beca. Jadi nak kamu semangatnya orang kita masa tu. Jadi tahun tu sekali tengok nampak tak setengah anak bulan. Oh, jadi nampak anak bulan. Jadi kita orang kapur ni tengok nampak. Jadi adalah tukar-tukar bawa taksi ni. Kita pergi ke bawah ke kerajaan tu, nak pergi dengan taksi. Nak naik taksi nak pergi ke bawah, nak ke mana dah tu? Nak ke bawah, nampak dah nak pulang ni. Dah 5 negara debu macam berdeh. Jadi nak ke bawahnya nampak, tahun tu sekali. Nampak tak sekarang, nak pulang. Tapi jarang tempat kita nampak. Jadi jangan muskil lah dalam bab ni. Jadi bila pertama sekali kita berpandukan kepada nas bahawa kita boleh berpegang kepada pedoman yang ditetapkan oleh yang berkenaan dalam bab ini. Boleh pakai dalam bab ini. Jadi kerana diputuskan oleh yang berkenaan, kaedah untuk tetapkan benda ni adalah kaedah melihat anak bulan, ru'yah dan hisab. Maka kaedah tu diguna pakai. Dan tempat kita nampaknya wajar guna kaedah tu. Kalau di negara Arab mungkin tak timbul masalah untuk hisab sangat. Sebab dia nampak. Boleh nampak terang je lah. Tempat kita tak ada pun tak nampak juga. Jadi diadungkan dua tu. Dia buat perkiraan dengan teknologi hisab ni yang dipercayai, yang diyakini, orang yakin tentang ketepatan dia tu. Jadi dengan teknologi yang ada ni, diyakini timbul anak bulan, cuma tak nampak dia awal terlindung dan sebagainya. Jadi digabungkan dua tu, ditetapkan ada timbul dan diterima pakai. Jadi tidak jadi muskil lah dari segi itu. Tapi ada beberapa tempat di Indonesia tu, dia tengok dengan mata lain. Oh, dia tak tengok dengan mata ni, tengok mata dia dah tahu. Puasa awal semua ada orang, raya awal ada orang. Puasa awal ada orang, raya awal ada orang. Kita pun muskil, pelik juga lah. Orang lain tak nampak lagi, dia nampak. Pakai bawah tu. Tapi kalau berpandukan hadis Nabi, siapa yang nampak, wajib dah dia puasa.
Orang lain tak lah, orang nampak. Atas dia orang nampak tu. Jadi masa nampak, dia puasa lah. Tapi peliknya Allah jauh daripada orang. Orang ramai. Tapi tergantung kita pun orang kita ada kat buah-buah tu. Main pok, ki naik tangan ni. Oh, okey. Tak tergantung kita pun ada kat buah tu. Buah nampak awal ni. Awal kan. Biasa Ramadan jarang nampak awal. Raya tu nampak awal. Raya nampak awal. Ki naik kata. Tapi nak beritahunya bahawa salah satu sebab yang mewajibkan puasa ni bila kita nampak anak bulan. Tengok. Jadi ini nisbah kepada orang yang melihatnya. Orang yang tengok dia. Walaupun dia fasik. Sekalipun dia itu seorang yang fasik, dia juga orang yang fasik. Orang yang fasik ni orang yang nak pegang buku mana. Orang yang banyak tidak ada amanahnya, tidak orang yang penghayatan agama itu nak pegang ni. Tapi Muslim lah, tak Muslim lah. Kali dosa-dosa besar dan sebagainya. Jadi dianggap sebagai fasik. Jadi sekalipun dia fasik, dia tengok empat bulan wajib tak dia puasa. Untuk orang lain, orang tak nampak. Kalau orang fasik, orang tak percaya dia. Jadi orang lain nak pegang mana lah. Tapi dia seorang yang sikah, orang adil dan sebagainya, kita boleh buat pedomang. Tapi atas dia saja tu, sekalipun dia orang yang fasik, menjadi kewajipan atas dia puasa. Kalau dia nampak. Yang ketiga, sabit melihat anak bulan pada hukum syarak dengan saksi yang adil. Ini untuk pakar orang ramai. Untuk pakar orang ramai. Jadi nampak anak bulan mesti ada saksi yang adil. Orang yang dipercaya, orang yang ada syarat-syarat yang khas yang kita boleh sebut dia sebagai orang yang adil lah. Jadi bila ada seorang nampak dan disaksikan ada penyaksian daripada orang yang diterima penyaksiannya itu barulah menjadi kewajipan kepada orang ramai. Kalau tidak, atau orang nampak saja je. Jadi ini nisbah kepada orang yang tidak melihatnya. Jadi orang yang tidak nampak ni diperlukan perkhabaran daripada orang yang adil, saksi yang adil. Maksudnya orang khabar dia tu orang yang dipercayai. Tapi kalau orang yang khabar dia tu orang yang mungkin tidak percaya mana, orang yang ditarahkan sebagai fasik, orang yang dari segi kehidupan beragama dia nak pegang mana, dia khabar kawan ni tak percaya mana. Padahal dia tengok sungguh, tak jadi masalah. Sekalipun memang tu nampak sungguh. Tapi kan dia fasik, jadi perkhabaran dia tak nak pakai mana. Jadi dia khabar orang tu tak percaya mana, dia tak puasa. Jadi tak jadi dosa kepada orang yang puasa tu. Sebab apa perkhabaran tu tak boleh nak percaya sangat. Kalau memang tu dia nampak sungguh. Kita tengok tu. Atau diberitahu melalui beberapa alamat bagi menentukan bermulanya bulan Ramadan. Ini tugas pihak berkuasa. Tapi hari Minggu. Hak duduk kapung jauh dalam hutan atau duduk kapung darat berdiri tak dengar siaran pun tak ada, tengok. Jadi tengok nampak tak. Kalau hak nampak tu dipercayai, orang lain hak tak nampak tu kena ragai lah, berdekar lah saksi. Kalau tidak tak ada. Jadi yang keempat ni iaitu diketahui awal bulan Ramadan tu dengan alamat tanda kalau tempat kita yang berdiri lebung. Sebab kita tu biasa. Jadi bila masuk Ramadan dia ni berdiri. Tapi ni keliru. Dia buluh. Kadang-kadang kau duduk kapung dia buluh sakuak dengan berdiri tu. Kena boleh. Jadi pernah sekarang dulu ingat dulu sekali pernah orang semabur buka. Berdiri buluh. Jadi punya kuat macam berdiri biasa. Jadi makan tak sekarang. Jadi kena berhati sikit lah. Jadi ada alamat-alamat bagi menunjukkan bermulanya bulan Ramadan. Seperti melihat lampu yang dipasang di mana setengah-tengah tempat tu. Dia ni sebenarnya menjadi tradisi budaya orang kita ni.
bulan-bulan kemuliaan, malam-malam kemuliaan orang kita ni menunjukkan tanda kegembiraan. Jadi tempat kita ni malam 7 likur, pasang lapu tu jangan marah lah. Jangan kata ada resah Hindu lah. Memang orang kita ni salahnya dia menanti-nanti 10 hari terakhir tu bulan malam Lailatul Qadar tu, mereka cuba nak menzahirkan kegembiraan, mereka pencahayaan dan sebagainya. Itu sebahagian tradisi. Bukan tiga agama tu, agama ni bukan tu. Tradisi orang kita dulu. Nak menunjukkan menzahirkan tanda kegembiraan, tanda kesungguhan dan macam-macam. Jadi di sini kita ni beritahu seperti melihat lampu yang dipasang di menara. Di setengah tempat tu bila masuk bulan Ramadan, mungkin di beberapa negeri dulu orang ada lampu di menara-menara. Menara-menara dia pasang lampu. Saya nak beritahu tanda masuk Ramadan. Ini syiar, dah jadi syiar. Atau mendengar bunyi Maryam, Maryam Pak kita, ni Pak kita ni. Dengar orang pasang. Atau sebagainya. Jadi alamat-alamat ni macam-macam. Jadi dia bukanlah satu ketetapan, tapi sudah menjadi adat satu tempat tu. Bila alamat tu tanda memang masuk. Jadi kalau kita ni tak tahu alamat, kita ni tak tahu perkiraan, tengok tak nampak kira tak berarti kalendar pun tak ada tu. Jadi kita kena pakai alamat-alamat ni. Sama ada alamat bunyi bedil ke mana ke, itu sudah cukup pada kita untuk kita tahu bahawa sudah masuk awal bulan Ramadan. Jadi kalau kita dapat alamat ni tak puasa, dikira satu kesalahan kita. Sekalipun kita tak nampak anak bulan, sekalipun kita tak terisak, dan tengok alasan aku tak nampak anak bulan, tak terisak. Tapi ada dah menara 28 tu tengok kita pun tengok tak nampak. Isak matematik lulu gagal. Nak mengira tu. Nak mengira dah reti. Lulu tak lulu tu macam nanti. Bulan tak nampak. Jadi 28, tiba-tiba 29 tu hari syok tu bunyi bedil. Berarti ada orang nampak. Jadi kita boleh pakai. Kita boleh pakai. Dan dosa kita pakai. Dikira sebagai amak tu kita. Atau sebagainya mengikut adat kebiasaan yang digunakan. Ini mengikut adat kebiasaan sesuatu tempat lah. Baik. Kemudian tempat yang sama matlak wajib puasa. Isu sekarang satu tempat tu mungkin nampak tempat yang lain, negeri lain, daerah lain, tapi dianggap sebagai satu area, satu kawasan, dia juga wajib puasa. Baik. Kata tak Syekh, sesebuah negara yang nampak anak bulan Ramadan. Negara ni, yang mana negara tu duduk dekat-dekat jiran. Dia nampak anak bulan Ramadan. Wajiblah berpuasa ke atasnya. Penduduk negara tu wajib puasa. Siapa-siapa yang nampak dalam negara tu anak bulan, penduduk dia wajib. Dan ke atas negeri-negeri lain yang berhampiran dengannya. Negeri-negeri yang dekat, ukuran macam mana kita ukur negeri dekat ni? Dipanggil sebagai satu matlak. Matlak ni barat agak macam kalau sini nampak anak bulan, kalau kat lain pun boleh nampak juga. Kalau kita di Rusia tak jadi lah. Itu kita negeri lain. Kita, daerah-daerah kita ni, kita Thailand, dekat-dekat ni, dengan Singapura tu dikira macam satu kawasan. Tapi kita kadang-kadang tak siku. Kadang-kadang tak siku juga. Tapi kena tengoklah. Ini kena rujuk kepada ilmu falak yang mengukurkan matlak ni duduk daerah wilayah mana. Jadi sekiranya beberapa negara tu duduk dalam satu area yang sama, satu negeri tu nampak, negeri lain tak nampak, negeri lain pun wajib kena ikut. Sebab dia duduk satu kawasan. Ke atas negeri-negeri lain yang berhampiran dengannya, sebab berada dalam satu matlak. Kerana dikira dia ni berada pada satu tempat timbul anak bulan yang sama. Maksudnya orang boleh nampak belaka. Baik. Sekiranya bersama matlak, maksud negara ni duduk pada tempat yang berlainan. Dari segi palaknya dianggap matlak yang berlainan. Yang tempat timbul anak bulan tu angle yang lain ataupun kedudukan yang berbeza. Atau berjauhan. Negeri yang duduk jauh-jauh. Bukan dalam satu matlak,
tidaklah diwajibkan puasa. Contohnya macam Saudi napok, kita tak napok, atau kisah pun tak timbul, ataupun kita pakai sistem ru'yah je. Tiba-tiba Saudi napok, dia puasa, kita tak napok. Masa tu anda kata kita hanya pakai sistem ru'yah saja, kita tak puasa lagi, tak salah. Sebab dia kira tempat yang jauh. Tempat yang jauh. Sekali pun, Saudi puasa dah, kita tak puasa lagi orang begini. Kadang-kadang kita punya gitu. Kenapa? Ya, ia nampak. Kita dah nampak. Tapi oleh kerana sistem kita ini, ketetapan yang ditetapkan oleh yang berkuasa ataupun yang diamanahkan untuk menguruskan perkara ini, ditetapkan dua kaedah, iaitu ru'yah dengan hisab, maka kita kena bakar. Kalau tidak, ia akan jadi macam tadi lah. Baik. Apa benda maksud berbeza matlak ni? Sebut matlak ni bahasa Arab. Matlak ni tempat timbul, tempat muncul. Jadi dalam masalah anak bulan ni, negeri-negeri yang berlainan matlak ni, apa benda maksud dia? Dikehendaki dengan bersalahan matlak di sini ialah berjauhan di antara dua tempat. Jauh, tempat yang dianggap jauh. Sekira-kira jika nampak anak bulan pada satu daripada keduanya, nescaya tidak nampak pada tempat yang satu lagi. Ukuran kasarnya gitulah. Tapi awak tepatnya kena tengok orang yang mahir dalam ilmu falak lah, dia tahu lalu. Di kawasan ni dikira satu kawasan ke dua kawasan. Satu matlak ke dua matlak. Matlak lain. Tu kena tengok rujuk pada orang yang mahir dalam falak lah. Tapi ukuran kasarnya, tempat jauh ni, bolehnya kalau nampak situ, tempat lain tak nampak. Itu sudah dikira boleh buat pedoman kasar, bahawa matlak lain-lain. Pedoman kasar lah. Dah, okay. Baik, kemudian itu kaedah menetapkan awal Ramadan. Kemudian syarat sah puasa. Ni yang perlu sangat kita tahu ni. Pertama sekali, syarat sah puasa ada 6 perkara. 6 perkara yang menentukan puasa kita sah tak sah dari segi fiqhnya lah. Pertama sekali sudah tentu Islam. Syarat sah puasa Islam. Berarti kalau ada orang tengah-tengah puasa tidak Islam, contohnya murtad sekejap, batal. Sekalipun sejam je, ia murtad sekejap, tapi orang ni mikir semula, sudah balik syahadah semula, gitu batal puasa. Sebab syaratnya mesti Islam. Tidak sah puasa bagi orang yang kafir. Jadi kalau kafir dia lah, tak makan, sama dia hormat kita, tak makan. Ataupun dia ikut kaedah dia lah, tapi kita tak boleh nama sebagai puasa lah. Sekalipun dari segi luahnya, dari segi bahasanya, perkataan ini diguna pakai juga oleh agama lain untuk menjelaskan tentang puasa. Saya bincang dengan penganut-penganut agama Indo, iaitu dia puasa. Tapi puasa dia tu puasa tak makan barang-barang tertentu. Tak makan daging, tak makan ni. Tapi benda lain boleh angkuh tak benda-benda. Puasa macam gitu. Agak ramai kan nak puasa ni. Tak boleh makan benda ni. Ya ada benda tertentu tak boleh makan. Dia puasa dia istilah puasa gitu. Jadi dari segi bahasa boleh makan istilah puasa tu. Sebab asal mana puasa ni tahan. Kita tahan. Baik. Jika seseorang itu murtad, bagi orang yang gelecoh agamanya, tengok yalah tu mungkin dia swing ke mana, terpengaruh dia murtad, walaupun sedetik saja, sekejap saja, lepas tu dia mungkin dia sudah balik, dia syahadah balik, jadi tengah tu hidang murtad sekejap, berarti sudah masuk syarat ni. Sedetik saja daripada harinya, sekalipun sekejap saja waktu dia murtad tu, batallah puasanya. Sebab dah cukup syarat pertama. Syarat pertama itu mesti Islam. Ada juga kadang-kadang orang bukan Islam ni, dia ada hasrat nak masuk Islam, tapi dia berlatih puasa tu. Dia dah Islam lagi. Itu dah nak kira lagi. Dia membawa hasrat. Yang kedua, berakal. Syarat sah puasa ni
ada akal. Berarti kalau hilang akal, batal puasa. Mabuk. Boleh batal puasa dia. Jadi termasuk dalam pengertian di sini tamis. Ni kita dalam fiqh kita ni kita pakai orang sampai umur. Sampai umur sebagai syarat atau taklif. Dalam setengah pandangan dia tak tentukan sampai umur, dia kira mumayyiz. Penentuan permulaan taklif tu bila? Taklif ni dikira sudah dia ada tanggungjawab dah. Kalau mazhab yang kita pegang ini, Syafi'i hari ini, dan pendapat yang kuat yang kita pegang sampai umur sampai umur tanda mudahnya dia mimpi berkedudukan dan keluar ni, ataupun perempuan keluar haid, ataupun tak ada tanda ni tapi cukup umur dia 15 tahun. Tapi tahun qamari lah, bukan tahun masih ni, tahun hijri. Tak mimpi, tak apa-apa, tapi umur lebih dah, dikira sampai umur jugalah. Jadi kita dalam penentuan taklif kita ni, kita pakai pendapat ni, iaitu sampai umur. Sebab tu dikatakan Imam Syafi'i dia mengajar orang puasa, dia tak puasa. Imam Syafi'i yang mengajar orang tidak puasa sekarang. Tanya sebab apa? Dia dah lapar umur. Dia dilaporkan, dikasahkan lah. Dia dah lapar umur. Dia dah lapar umur. Tapi boleh mengajar cerdik ada tu. Tapi kerana dalam fiqh Syafi'i, dalam fiqh-fiqh sebahagian fuqaha ahli fiqh ni pegang buah tu sampai umur. Kalau tak sampai umur, tak ada taklif lagi. Sekalipun dia cerdik, pandai. Ada apa ni, ada BA dah, tak apa umur lagi. Sekalipun gitu. Tapi ada kerana kaedah fiqh dipakai gitu. Sebab tu dalam setengah pandangan ahli-ahli fiqh dia pakai mumayyiz ni. Sekalipun tak sampai umur, dikira macam orang ni pandai dah beza mana baik mana buruk. Di situ sudah dikira sebagai taklif dah. Dalam setengah pandangan. Tapi tak jauh beza. Adalah kita tengok orang dalam umur ni, dia mumayyiz ni ada dah sikit-sikit tapi tak matang molek. Dia tak matang molek. Ada dah sikit-sikit usul tu. Tapi tak kemah molek. Syekh Kiftaru bekas Mufti Suria almarhum. Yang ngajar dia tak puasa. Tanya sebab apa? Pak Yu tua dah tu. Dia uzur. Jadi lepaskan dia untuk dia dikira darurah pada dia. Dia tak boleh nak puasa, dia nak tahan mudarat pada kesihatan badan dia lah. Mufti. Jadi benda-benda ni kita kena tahu, kena faham. Dah dia kata Allah Mufti tak puasa kau. Tak kena tanya dulu lah. Kena tanya dulu. Sama juga macam kita tengok orang lalu dalam kereta minum aiskrim lah puasa. Ada dua kemungkinan. Sama ada kemungkinan dia ingat atau kemungkinan dia musafir. Tapi tak wajar lah kalau dia musafir, duduk dedeh depan orang, dia membuka fitnah pada orang ramai. Tapi pada dia haruslah. Jadi maksudnya kita ni jangan terlalu cepat dah lalu. Kena usul sikit lah. Mungkin kerana dia tidak ingat, kita peringat dia. Ataupun dia ni musafir, lepas pada dia. Ia bukan ukuran umur, ukuran sihat dah sihat badan. Sihat dah sihat badan dia. Boleh bertahan tak puasa. Kalau dia bertahan, mungkin bila tak puasa dia mudaratkan kesihatan dia, disahkan oleh ini perlu merujuk kepada kepakaran kedoktoran lah, menetapkan bahawa benda ni mudaratkan kesihatan dia. Boleh lah untuk dia puasa. Jadi gini kena bagi video je. Video. Baik sekali. Tidak sah kanak-kanak yang belum mumayyiz. Orang kanak-kanak yang belum mumayyiz lagi, yang tak tahu mana baik buruk lagi, untuk puasa tidak sah. Tidak sah, tapi nak melatih tak apa. Nak melatih. Tapi dia pengesahan dari segi syarak tak sah lagi lah. Dan orang yang hilang akal, orang yang tak mumayyiz, orang yang hilang akal, semua itu puasanya tidak dikira. Kalau dia puasa, tiba-tiba tengah hari tu dia hilang akal. Akal dia hilang. Habis hari tu. Batal puasa jika gila satu detik, yang satu lahzah daripada harinya. Orang yang kena nyakit gila ni,
Walaupun sekejap, dia puasa hari tu, tiba-tiba dah 3 minit, dia gila sekejap. Rosak puasa hari tu. Dia kena nyakit gila. Batal. Gila ni sikit pun, sekejap pun, dia boleh membatalkan. Sebab kira gila ni kira hilang akal. Kalau ada akal, ada orang gila pula. Orang gila sebab kira hilang akal lah. Orang gila. Jadi, dia sekejap je hilang akal dia tu, dia kira batal puasa dia. Jadi, batal pun tak dosa atas dia. Cuma dia kira puasa ni batal. Dia tak puasa hari tu. Serap ini. Ini mau tengok. Ya, bukan sedap ini. Zakwang, ya. Tak nasi ya. Okay. Kita garik ke apa? 5 minit. Ke 7 kita bertiah. 7 lah. Tak awal-awal sejuk pula lagi. Biar panas. Jadi kalau gila ni dia agak hilang akal. Jadi bila hilang akal, sekalipun dia puasa dekat-dekat nak buka, jadi gila sekarang tu. Lepas tu mula-mula. Rosak puasa dia. Jadi bab gila ni sekejap je dia sudah membatalkan puasa. Cuma dia tidak berdosa lah. Tadi dia berdosa. Puasa itu dosa. Baik, pitang ke mana? Jika pitang. Pitang ni dia tak macam gila. Jika pitang atau mabuk. Gila tadi memang yang agak hilang. Ni. Pitang atau mabuk. Batal puasanya apabila kembali siomang satu lahzah daripada harinya. Jadi kalau dia balik sudah balik, dia pitang tu, tapi kalau dia pitang sepanjang hari, siapa buka dia pitang, tu memang masuk lah. Tapi sekiranya dia sedar sekejap, walaupun sekejap sebelum buka tu, dia sedar balik, dalam buka, dia kira boleh makan lagi. Dia masa dia malam tu dia nyawa oleh dia, lepas tu dia pitang tu lama. Tapi sebelum buka tu dia sedar kejap. Dah habis dia. Tu boleh makan puasa dia. Jadi tak ada kaedah nak buat mitang ini tau. Ada cara nak buat mitang ini. Jadi kalau orang yang kena sakit mitang tu, jadi kalau dia sedar sekejap boleh. Tapi kalau berlarutan, memang rosak juga puasa itu. Tapi kalau dia sedar sekejap, walaupun seketika, dia kira sah balik. Puasa itu masih dipakai lagi. Tidur tidak membatalkan puasa. Jadi tidur. Sekalipun dia tidur pukul 3 pagi sampai pukul 8 malam pula. Seharian itu tidur. Dia tidur. Dah mana tidur itu? Dosa tak? Tidak sembahyang? Kalau dia betul-betul tidur sungguh, lepas. Puasa dia esok. Ini ada malam molek tu, puasa esok, waktu tidur lama, bangun dah bisa malam esok pula. Tak tahu jenis tidur benda ni, tidur mati sungguh. Dah kan kau saya. Kalau ada orang jenis gitu, puasa dia sekalipun kita anggap tidur ni macam hilang akal, sekejap tidur, tapi tidak kira sebagai hilang akal. Sah puasanya. Jadi hari tak sembahyang tu dia kata dan tak berdosa. Tak berdosa kalau dia tertidur gitu, kecuali tidur celek jam tu. Tu tak jadi. Tu tak jadi. Akhir sekali saya lagi ni. Yang ketiga, yang ada 6 lagi tu, syarat sah puasa suci daripada haid dan nifas. Boleh ambil dulu. Belah-belah tu belah boleh. Suci daripada haid dan nifas sepanjang hari. Syaratnya sepanjang hari tu suci. Kalau ada sekejap, rosak. Walaupun sekejap. Syaratnya dia suci sepanjang hari dia puasa. Batal puasa apabila datang haid atau nifas walaupun satu lahzah pada harinya. Walaupun sekejap. Dia nak syarat daripada awal sampai akhir tak ada, bersih. Dapat haid dan nifas.
Kau bagi sekejap, oh dah imbus sekejap ya dah. Ada setengah tu kadang-kadang dia kadang 5 minit lagi ataupun sekejap yang lagi atau nifah tu. Kadang-kadang kita pasal dah imbus. Tapi dia kata bagi tu memang gosok masa dia. Batal. Kerana syarat sah puasa ni dia kena bersih daripada haid dan nifas sepanjang hari tu. Mari ikut je dia kira batal sekiranya haid lah. Ada orang yang memang mari period dia dah, tapi mari period dia tu mari berocek, dia mari dah sejam 2 jam, lepas tu dia hilang pula. Jadi kita ingat, jadi mari pada hari tu bersih puasa kita tu, sekalipun dia hilang dah 5 minit mari betul hilang, esok pula mari pula, tapi dalam tempoh dia lagi, dia kira rosok puasa. Dan yang keempat, ni lah apa? Terpelapihan dah sikit ni, pendek. Boleh ambil dulu. Yang keempat, niat. Puasa wajib niat. Banyak daripada amalan-amalan kita ni perlu pada niat. Tapi bukan semua. Sebab tu setengah ulama kata hampir 2/3 amalan tu perlu kepada niat. Nak kabarnya ada benda ada perlu kepada niat. Tapi puasa antara amalan-amalan yang menurut mazhab termasuklah Syafi'i wajib kena niat. Cuma niatnya ni hak asalnya dia niat tiap-tiap malam. Tapi dalam pandangan ahli fiqh, dipetuakan oleh ahli fiqh, boleh kita niat jamuk. Jamuk maksudnya kita niat sebulan lalu. Jadi kalau kita lengah, kita dadang lagi, kita terlepas terangkung lalu. Malamnya mula-mula malam pertama tu kita niat sebulan dulu, tiap-tiap malam kita tajdid balik niat tu. Tu macam ni. Supaya tak terlepas. Tak terlepas. Atau malamnya malam pertama tu kita niat keseluruhan dulu. Malam selanjutnya kita tajdid balik niat setiap malam tu. Jadi wajib niat. Jadi niat ni tak semesti kita sebut kau arah. Dah ingat sekarang. Padahal esok dah ingat. Ngapa dah ingat ni? Nak pagi dah ni. Dah ingat sekarang ni kau arah. Nama itu semua polong. Tak disyaratkan niat kau arah. Jadi jangan usah hati lah Allah. Dekat subuh dah ingat lagi ni. Nama itu ni. Jadi niat tu aku puasa esok hari. Puasa esok fardu. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Kerana Allah Ta'ala. Sebulan lah. Kalau sehari esok lah. Jadi kau Melayu pun tak ada masalah apa-apa. Wajib ditentukan niat. Kita kena tentukan niat ni pada puasa fardu. Puasa fardu kita kena tetapkan. Puasa fardu apa? Fardu ni banyak. Fardu Ramadan, qada, nazar. Qada, nazar, kifarat. Ni fardu belaka ni, wajib belaka. Jadi dia tentukan. Tak boleh aku puasa esok hari saja. Kita kan puasa Ramadan. Sebab wajib itu kewajipan puasa Ramadan. Kalau kita puasa qada, kenapa aku saja aku niat puasa qada. Kalau nazar saja aku niat puasa qada nazar. Sebab hak ni hak wajib disyaratkan, mana-mana puasa wajib dia kena tentukan. Wajib tu benda Ramadan ke, nazar ke, kifarat ke, dia kena tentukan. Ia dah boleh sekadar umum saja aku nak puasa esok. Dia kena tetapkan. Puasa wajib tu wajib benda. Wajib Ramadan, wajib kerana nazar, kalau kita nazar, atau wajib kerana kifarat kena bayar denda-denda atas salah tertentu. Atau qada, tu kena tentukan. Kita kena khabar bahawa aku puasa tu, puasa wajib atau qada atau nazar, kena tetapkan. Yang kelima, syarat sah puasa menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa yang akan diterangkan lepas ni lah. Terutamanya makan minum, 2 perkara besar, makan minum dan berkedudukan. Hak lain, cabang-cabang lain tu ada lagi, nanti akan pada kuliah yang akan datang. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, masuk waktunya. Jadi puasa kita ni kena ambil kira waktu lah. Masuk waktunya. Waktu bulan Ramadan, waktu puasa yang diwajibkan tu. Atau wujud sebab yang mewajibkan puasa. Jadi hak jelasnya masuk waktu Ramadan sampai bulan Ramadan dah wajib. Jadi maksudnya tak boleh kita anggap tahun ni raya nak jalan jauh sikit,
Nak perawas sikit hari. Nak perawas lagi. Nganjak bulan ke. Abah sabi. Abah 2 hari ke boleh raya awas ke. Jadi tak boleh nak ajak. Kena syarat masuk waktu dia. Baru boleh kita berpuasa. Inilah 6 syarat sahnya puasa. Berarti puasa di luar waktu ini tidak sah. Tidak sah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.